Hai, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 6. Jadi hari ini kita akan sambung dengan unit yang baru iaitu unit 7 dengan tajuk Malaysia di Persada Sukan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 146 hingga 149. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 12.1.1 iaitu membincangkan peranan sukan sebagai alat kaum, perpaduan dan keharmonian. Dan yang kedua adalah K12.1.5 iaitu menjelaskan kepentingan pelibatan pelbagai kaum mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Jadi, jom kita tengok dulu situasi satu yang terdapat dalam buku teks kamu. Okey, kawan dia kata, wah, rupa-rupanya awak sekeluarga aktif dalam sukan. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia tengok ada banyak trofi ataupun piala-piala dalam rumah kawan dia. Ya, Wei Chong, semua ahli keluarga saya meminati sukan. Ibu bapa saya juga memberikan galakan kepada kami untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Kata kawan dia, sebab apa banyak trofi dan piala dalam rumah mereka? Sebab semua ahli keluarganya minat untuk bermain sukan. Mak ayah dia pun memberi galakan ataupun sokongan kepada mereka untuk menyertai aktiviti ataupun permainan sukan ni. Lepas tu kawan dia tanah kata ini bertepatan dengan rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun dikenali sebagai RIMUP yang diperkenalkan sejak tahun 2005 lagi. Jadi melalui sukan ni keharmonian kaum dapat diterapkan. Sebab apa dia kata keharmonian kaum ni dapat diterapkan? Sebab RIMUP ni merupakan satu program yang menggalakkan pelibatan masyarakat setempat ataupun masyarakat sekeliling, guru-guru, rakan-rakan awak ataupun murid-murid lah untuk menyertai program-program khas yang menggunakan kemudahan yang sama, peralatan yang sama, berkongsi kepakaran masing-masing dan sebagainya. Jadi, apabila semua orang bekerjasama dalam satu program, keharmonian kaum dapat diterapkan. Tanah dasar satu murid satu sukan ataupun 1M1S ni yang bermula pada tahun 2011 juga menggalakkan murid terlibat dalam bidang sukan. Apa pula itu satu murid satu sukan ni? Satu murid satu sukan ni dia mewajibkan sekurang-kurangnya murid menyertai satu jenis sukan di sekolah dan juga menggalakkan pelibatan aktif murid di sekolah sepanjang tahun dalam bidang sukan. Kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ataupun MSSM iaitu pertandingan-pertandingan yang dianjurkan pada setiap tahun merupakan tempat atlet remaja 1M1S ni mengasah bakat mereka dalam bidang sukan yang diminati. Lepas tu kawan dia kata sebab itu Sekolah Sukan Bukit Jalil ni ditubuhkan. Tujuannya adalah untuk menempatkan murid yang berpotensi tinggi dalam pelbagai bidang sukan yang mereka minat. Jadi tak kira lah bola sepak, bola tampar, bowling, badminton dan sebagainya. Perpaduan yang terbentuk juga dapat mengukuhkan semangat atlet bagi mengharumkan nama negara kita di arena antarabangsa. Habis situasi satu, kita akan tengok pula situasi yang kedua. Lepas tu, Wei Chong ni dicerita kat cikgu dia. Cikgu, semalam kami ke rumah Alia. Kami kagum melihat pelbagai kejohanan yang disertai oleh Alia dan keluarganya. Bagaimanakah kami boleh menyertai kejohanan seperti itu juga, cikgu? Jadi ditanya cikgu dia, macam mana dia nak dapat piala dan memasuki pertandingan yang banyak macam Alia dan keluarganya? Lepas tu cikgu dia kata, baguslah jika kamu semua berminat dengan sukan ni. Dari sekarang lah kamu perlu berusaha bersungguh-sungguh dan menyertai pelbagai kejohanan dalam sukan yang kamu gemari. Kamu juga boleh bersekolah di Sekolah Sukan Bukit Jalil tu. Jika kamu cemerlang dalam sesuatu sukan, kamu akan berpeluang untuk bersaing ataupun bertanding pada peringkat kebangsaan atau dipilih mewakili negara kita, iaitu Malaysia ke peringkat antarabangsa. Lepas tu Alia kata, ibu saya memberitahu bahawa terdapat pelbagai kemudahan seperti kompleks sukan Bukit Jalil yang bertaraf antarabangsa. Maksudnya pelbagai kemudahan yang disediakan di kompleks sukan tersebut. Ada banyak kemudahan di kompleks sukan tersebut bagi menggalakkan
pembangunan sukan di negara kita. Antara kejohanan yang pernah diadakan ialah Sukan Malaysia, iaitu dikenali sebagai SUKMA. Betul Alia, dia kata. Abang saya di universiti juga aktif dalam sukan institusi pengajian tinggi ataupun dipanggil sebagai SUKIP. Maksudnya bukan murid-murid di sekolah sahaja yang aktif dalam bidang sukan ni. Pelajar-pelajar di universiti juga aktif dalam sukan yang dipanggil sebagai SUKIP ni. Orang kurang upaya ataupun OKU juga berpeluang menyertai sukan Paralimpik macam yang diadakan baru-baru ni di Tokyo, Jepun. Lepas tu, Tanah ni dia pun seronok. Dia kata, maksudnya golongan OKU juga berpeluang mengharumkan nama negara dengan melibatkan diri dalam bidang sukan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Wah, hebatnya! Lepas tu cikgu dia kata, nampaknya kamu semua memang berminat dalam sukan. Kejaya dalam bidang sukan juga terbuka luas. Pemumpukan perpaduan dan keharmonian kaum juga dapat terjalin melalui sukan ni. Pelibatan atlet serta sokongan peminat dari pelbagai negeri dan kaum berjaya membentuk keharmonian masyarakat di negara kita. Terima kasih cikgu. Jika begitu, saya ingin belajar di sekolah sukan supaya saya dapat menjadi ahli sukan yang berjaya. Sekarang kita akan tengok kepentingan pelibatan pelbagai kaum ni mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Untuk kepentingan yang pertama adalah setiap kaum mempunyai kemahiran dan kelebihan dalam pelbagai bidang sukan. Macam terdapat kaum yang mahir dalam bidang sukan tertentu. Sebagai contoh lah, cikgu bagi contoh, kaum Melayu pandai dalam bersilat, kaum Cina pandai dalam berwushu, kaum India pula mahir dalam hoki. Jadi setiap kaum ni ada kelebihan masing-masing. Namun begitu, tidak semestinya sukan-sukan tersebut khusus untuk kaum-kaum tersebut. Ada juga kaum lain yang menyertai sukan. Ada juga kaum India menyertai wushu, ada juga Melayu yang menyertai hoki dan sebagainya lah. Maksudnya semua kaum dapat bergaul antara satu sama lain dalam bidang sukan yang sama. Untuk kepentingan yang kedua pula adalah menunjukkan semua kaum ni mempunyai peluang yang sama rata untuk menyertai bidang sukan di Malaysia. Maksudnya walaupun Malaysia ni majoritinya adalah masyarakat Melayu, namun kaum-kaum lain juga mempunyai peluang ataupun dapat mendapat hak yang sama untuk menyertai bidang sukan. Semua dapat menyertai bidang sukan sebagaimana yang kita tengok. Terdapat pelbagai kaum yang mewakili Malaysia di sukan di peringkat antarabangsa. Dan kepentingan terakhir iaitu yang ketiga adalah dapat mewujudkan dan mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Sebagaimana contoh yang kita tengok, apabila atlet-atlet Malaysia ni memenangi sesuatu pertandingan, semua masyarakat di Malaysia bersama-sama bersatu padu menyambut kejayaan dan memberi sokongan kepada atlet-atlet Malaysia sebagaimana yang kita dapat lihat pada kejohanan Olimpik yang diadakan di Tokyo, Jepun baru-baru ni. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan sambung di minggu akan datang. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.